Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi perbincangan kita dalam ruangan Mari Mengaji bersama Menteri. Walaupun kita sedikit dalam keadaan kesukaran untuk pergi mari ke mana-mana tempat, tetapi kita masih bersama dengan keluarga yang kita sayangi, dan ambillah peluang hikmah bersama keluarga ini untuk membina tautan kasih antara suami isteri, antara ibu bapa, antara anak-anak, yang akhirnya menatijahkan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sambung pada malam ni perbincangan kitab 4 Imam Mazhab, insya-Allah, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam kita, Imam Mazhab Syafi'i. Pada malam ni insya-Allah kita nak bincang sikit guru-guru Imam Syafi'i. Yang lain saya tidak panjang dan pelebarkan perbincangan, tetapi untuk Imam Syafi'i kita nak bincang juga bagaimana guru-guru Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i khususnya dalam bidang ilmu fiqh ialah Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah, dan lain lagi daripada imam-imam Mekah. Ketika beliau berumur 13 tahun, beliau mengembara ke kota Madinah. Sebagaimana yang kita kata, ada dua riwayat, ada kata umur 13, ada kata umur 23 tahun. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sehingga Imam Malik meninggal dunia. Dia melazimi Imam Malik dalam satu tempoh yang lama. Ramai lagi gurunya yang lain, sama ada dari perkampungan atau bandar yang besar yang dia ziarahinya. Jadi insya-Allah kita nak bincang sikit guru Imam Syafi'i. Yang pertama, ketika mana dia berada di kota suci Mekah. Kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, Muslim bin Khalid Az-Zanji ini lahir pada tahun 100 Hijrah. 100 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah atau sebelumnya. Abu Ishaq Asy-Syirazi menyebut dalam Tabaqah Al-Fuqaha, beliau disebut Az-Zanji kerana kehormatannya, hebat dia, mulia dia. Beliau adalah mufti Mekah selepas Ibnu Juraij. Beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Jadi maknanya Imam Syafi'i lahir 150, mungkin dia belajar beberapa tahun lah dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dikatakan juga pada tahun 180 Hijrah dia meninggal dunia. Imam Syafi'i banyak mengambil fiqh daripada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau ni termasuk di kalangan golongan tabi'in yang sempat belajar dengan beberapa orang tabi'in seperti Ibnu Abi Mulaikah dan Az-Zuhri. Sebagai seorang ulama fiqh yang terkemuka, beliau diamanahkan menjawab jawatan sebagai mufti di kota Mekah. Ni Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain meriwayatkan hadis-hadis daripadanya. Imam Nawawi menyebut Muslim Az-Zanji termasuk ajdad, nenek moyang para ulama Syafi'iyah. Maknanya penting, hebatnya seorang ulama bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Guru Imam Syafi'i yang kedua ialah Sufyan ibn Uyainah ibn Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Kufi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 107 Hijrah. Sufyan ni ada bin Uyainah, ada Sufyan yang lain, banyak Sufyan As-Sauri, tapi sini Sufyan ibn Uyainah. Dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Syiar bahawa Ar-Rabi' ibn Sulaiman menyebut Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau bukan kerana Malik dan Sufyan bin Uyainah, pastilah ilmu orang-orang Hijaz telah lenyap. Kalau bukan dengan sebab Rabi' ibn Sulaiman dan juga Imam Syafi'i, bahawa Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Imam Syafi'i kata kalau bukan kerana Malik
yakni Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, pastilah ilmu orang-orang Hijaz telah lenyap. Maknanya besarnya jasa Imam Malik dan begitu juga besarnya jasa Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau turut berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih menguasai ilmu tetapi sangat takut berfatwa daripada Sufyan bin Uyainah. Maknanya Sufyan bin Uyainah dia sikit sahaja beri fatwa kerana dia takutkan Allah. Sufyan bin Uyainah wafat pada tahun 91 pada umur 91 tahun, iaitu pada tahun 198 Hijrah. Sabtu 1 Rejab dan dikebumikan di Mekah. Inilah tokoh ulama besar bernama Sufyan bin Uyainah, pakar hadis dan ulama yang masyhur, yang walaupun asalnya daripada tempat yang kita kata mungkin dia pergi kat lain dia, tapi berakhir dengan kota Mekah, di kota Mekah. Yang ketiga, Sa'id ibn Salim Al-Qaddah. Nama sebenarnya Abu Usman Al-Khurasani. Beliau sempat berguru dengan Ibnu Juraij, Ubaidillah ibn Umar, Yunus ibn Abi Ishaq, Sufyan As-Sauri dan ramai lagi. Antara muridnya juga ialah Sufyan bin Uyainah, Baqiyah ibn Al-Walid, Imam Syafi'i, Asad bin Musa, Abu Ammar Al-Husain ibn Hurais, Ali ibn Harb dan ramai lagi. Yahya bin Ma'in berkata, beliau yakni Salim bin Sa'id bin Salim Al-Qaddah adalah seorang yang boleh diterima. Maknanya boleh dipercayai, boleh diterima ilmunya. Begitu juga pendapat Osman ibn Sa'id Ad-Darimi, dan beliau meninggal dunia hampir sama dengan kematian Sufyan bin Uyainah sekitar tahun 190 Hijrah atau lebih. Ini Tok Guru yang ketiga Imam Syafi'i yang masyhur, iaitu Sa'id ibn Salim Al-Qaddah. Imam Syafi'i juga belajar dengan Daud ibn Abdul Rahman Al-Attar yang digelar sebagai Abu Sulaiman Al-Makki, di mana beliau ini berasal daripada penduduk Mekah. Kunyahnya Abu Sulaiman. Beliau meriwayatkan daripada gurunya Ibnu Husaim dan Amr ibn Dinar. Manakala yang menjadi muridnya seperti antaranya Ibnul Mubarak, Ahmad bin Yunus, dan beliau seorang yang benar-benar itqan dalam ilmu, meninggal dunia pada tahun 174 Hijrah. Dikatakan ayahnya seorang beragama Nasrani yang pekerjaannya sebagai perawat seperti doktor pada masa kini dan kemudian memeluk Islam. Ayahnya termasuk dari penduduk Syam. Kemudian beliau datang ke kota Mekah dan melahirkan anaknya Daud di sana pada tahun 100 Hijrah. Akhirnya anaknya menjadi salah seorang ahli fiqh dan ahli hadis yang terkenal di kota Mekah. Boleh lihat dalam kitab As-Siqat oleh Ibnu Hibban, jilid yang ke-6, muka surat 286. Ni Tok Guru dia yang keempat oleh Imam Syafi'i. Tok Guru Imam Syafi'i namanya Daud ibn Abdul Rahman Al-Attar. Antara guru Imam Syafi'i juga adalah Abdul Majid bin Abdul Aziz ibn Abi Ruwad Al-Azdi, di mana Ibn Abi Adi Al-Jurjani menyebut dalam Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal, beliau ialah Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Imam Az-Zahabi menyebut dalam Siyar, beliau seorang yang alim, seorang teladan, Al-Hafiz, seorang yang yang benar, guru di Masjidil Haram. Beliau meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, Ma'mar ibn Rashid, Aiman ibn Nabil, Marwan bin Salim, Osman ibn Al-Aswad dan ramai lagi. Beliau tinggal di Mekah, dikunyahkan dengan Abu Abdul Hamid. Yahya bin Ma'in menyebut bahawa beliau seorang yang siqah, manakala yang meriwayatkan daripadanya adalah Abu Bakar Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibn Yahya Al-Adani, dan beliau meninggal dunia pada tahun 206 Hijrah. Walaupun Imam Syafi'i belajar dengan dia, tapi Tok Guru ni mati lebih kemudian daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati tahun 204 Hijrah. Tok Guru dia yang bernama Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwad Al-Azdi meninggal dunia pada tahun 206 Hijrah. Imam Syafi'i juga pernah belajar dengan Imam Abu Ali Ismail bin Abdullah ibn Qastantain Al-Makki, Ibn Hatim,
Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebut dalam Al-Jarh wa Ta'dil, Ismail bin Abdullah ibn Konstantin, beliau meriwayatkan daripada Shibil ibn Ubba al-Makki dan Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Antara yang meriwayatkan daripadanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Yaqub bin Abi Ubba al-Makki, beliau meninggal dunia pada tahun 170 Hijrah. Ni salah seorang guru kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Ali Ismail bin Abdullah bin Konstantin al-Makki. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara guru Imam Syafi'i di kota Madinah pula ialah Malik bin Anas, Imam Dar al-Hijrah. Ini suhu sangat. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebut dalam Al-Jarh wa Ta'dil, Ismail bin Abdullah ibn Konstantin, beliau meriwayatkan daripada Shibil ibn Ubba al-Makki dan Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Antara yang meriwayatkan daripadanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Yaqub bin Abi Ubba al-Makki, beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Abu Yusuf, murid kepada Abu Hanifah, berkata, aku tak mengenali orang yang lebih alim daripada tiga orang ni, Malik, Ibnu Abi Layla, Abu Hanifah. Jadi Imam Malik ni suhu sangatlah. Imam Abi, kita telah syarah dia, tak payahlah kita panjang lagi. Dia. Kemudian begitu juga Tok Guru Imam Syafi'i bernama Ibrahim bin Sa'd Al-Ansari. Imam Az-Zahabi pernah menyatakan Ibrahim bin Sa'd termasuk di kalangan ulama yang siqah. Katanya lagi, dari kalangan ulama Madinah, aku berpendapat sepakat pengarang kitab sahih untuk berhujah dengan Ibrahim bin Sa'd secara mutlak, walaupun tidaklah setaraf dengan pada Az-Zuhri dan Malik ataupun Ibnu Uyainah. Maknanya Ibrahim bin Sa'd Al-Ansari juga seorang ulama yang Imam Syafi'i dapat kutip mutiara ilmu daripadanya ketika berada di kota Madinatul Munawwarah. Seterusnya, guru Imam Syafi'i di kota Madinah juga iaitu Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Abu Daud berkata, aku mendengar anak Hammad ditanya kepadanya berkenaan Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Jawabnya, aku harap dia tidak mengapa. Kemudian ditanya kepada Imam Ahmad, dia lebih kamu cinta atau Ad-Dawardi? Jawab Ahmad, bahkan dia lebih aku cinta, akan tetapi Dawardi lebih alim daripadanya. Maknanya Imam Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi diiktiraf ilmunya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Antara guru Imam Syafi'i di kota Madinah adalah Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya Al-Aslami. Abul Hasan Al-Ijli dalam As-Siqat menyebut beliau berasal dari kota Madinah. Imam Zahabi dalam Siyar menyebut Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami merupakan seorang syekh yang alim, muhaddis, faqih dan salah seorang ulama yang masyhur. Dilahirkan sekitar tahun 100 Hijrah dan sebelum itu beliau meriwayatkan hadis daripada Maula At-Tu'aimah atau Ma'amah Ibn Syihab, Muhammad ibn Al-Munkadir, Musa ibn Wardan, Safwan ibn Sulaim, Yahya bin Sa'id dan ramai lagi. Beliau mengarang kitab Al-Muwatta, iaitu lebih besar berganda-ganda daripada Muwatta Imam Malik. Ramai ulama meriwayatkan daripadanya, antaranya Al-Imam Syafi'i, Ibrahim bin Musa Al-Farra, Hasan ibn Arafah, dan beliau meninggal dunia pada tahun 184 Hijrah. Antara guru Imam Malik, Imam Syafi'i ketika di Madinah adalah Muhammad Sa'id ibn Abi Fudaid, Abdullah ibn Nafi' As-Sa'ir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seterusnya guru Imam Syafi'i di Yaman. Antara guru-gurunya masa dia pergi ke Yaman adalah Mutarrif bin Mazin. Ibn Hibban dalam Al-Majruhi menyebut beliau merupakan qadi di Yaman. Beliau meriwayatkan daripada Ma'mar dan Ibnu Jurayj, manakala antara yang meriwayatkan daripadanya adalah Imam Syafi'i dan penduduk Iraq. Antara guru Imam Syafi'i di Yaman adalah Hisham bin Abi Yusuf, qadi bagi bandar Sana'a. Imam Az-Zahabi menyebut dalam Siyar beliau seorang tokoh ulama, seorang qadi di Sana'a, Yaman dan seorang yang faqih. Beliau meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, Ma'mar, Sufyan As-Sauri, Qasim bin Fayyad dan ramai lagi. Manakala antara yang meriwayatkan daripadanya Ibrahim bin Musa Al-Farra, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahuyah,
Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi dan ramai lagi. Abu Hatim menyebutnya seorang yang siqah dan itqan dalam ilmu. Inilah guru Imam Syafi'i di Yaman, iaitu Hisham bin Abi Yusuf, qadi di Bandar Sana'a. Antara guru kepada Imam Syafi'i juga Amru bin Abi Salamah, rakan kepada Imam Al-Auza'i. Imam Zahabi menyatakan beliau ialah Amru bin Abi Salamah Abu Hafs At-Tinnisi, seorang tokoh ulama Al-Hafiz, seorang yang benar tinggal di Tinnis dan dinisbahkan kepadanya. Beliau meriwayatkan daripada Al-Auza'i, Abu Mu'ain, Hafiz ibn Ghailan, Abdullah ibn Ala ibn Zabr, Al-Lis ibn Sa', Malik ibn Anas dan ramai lagi. Manakala yang meriwayatkan daripadanya Abu Abdullah Asy-Syafi'i, Duhaim, Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, Ahmad bin Saleh dan lain lagi. Beliau meninggal dunia pada tahun 214 Hijrah. Ini Tok Guru Imam Syafi'i di Yaman dan dia meninggal kemudian daripada Imam Syafi'i. Yahya bin Hasan ibn Hayyan al-Bakri, rakan kepada Al-Lis ibn Sa'. Imam Az-Zahabi dan Siyar menyebut beliau seorang tokoh ulama, hafiz, seorang teladan. Abu Zakaria Al-Bakri Al-Basri At-Tinnisi. Ibn Hayyan menyebut beliau berasal dari Dimashq. Duhaim berkata beliau lahir pada tahun 144 Hijrah. Beliau meriwayatkan daripada Hammad bin Salamah, Abdul Aziz ibn Majishun, Al-Lis ibn Sa', Malik bin Anas dan ramai lagi. Al-Imam Syafi'i yang meninggal sebelumnya Ahmad bin Saleh, Ja'far bin Musafir, Duhaim, Muhammad ibn Sahal, ibn bin Askar, Ar-Rabi' al-Muradi dan lain-lain. Manakala yang meriwayatkan daripadanya Muhammad bin Wazir, termasuk juga Imam Syafi'i. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, guru Imam Syafi'i juga berada di Iraq. Dan Imam Syafi'i pernah pergi ke Iraq. Antara gurunya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid kanan kepada Imam Abu Hanifah, yang lahir di Wasit, membesar di Kufah. Beliau mempelajari sebahagian fiqh daripada Abu Hanifah dan melengkapkannya dengan Abu Yusuf. Beliau meriwayatkan daripada Abu Hanifah, Mis'ar, Malik ibn Mighwal, Al-Auza'i dan juga Malik ibn Anas. Antara yang mempelajari daripadanya Imam Syafi'i, Abu Ubaid, Hisham bin Ubaidillah, Ahmad ibn Hafiz, iaitu seorang yang faqih daripada Bukhara dan lain lagi. Antara guru Imam Syafi'i juga adalah Waqi' ibn Al-Jarrah Al-Kufi yang masyhur, seorang tokoh ulama, hafiz dan muhaddis Iraq. Dikunyahnya Abu Sufyan. Beliau lahir pada tahun 129 Hijrah. Lihat At-Tarikh Al-Kabir oleh Al-Bukhari, jilid ke-6, muka surat 179. Waqi' mempunyai kekuatan hafazan yang unggul. Semua kita baca ni kuat semua ingatan. Tapi Waqi' ni ceritanya pelik sikit. Waqi' ibn Al-Jarrah. Yahya bin Ma'in mengatakan, aku tidak menjumpai seorang pun yang lebih kuat hafazannya daripada Waqi'. Kata beliau lagi, aku mendengar Waqi' berkata, aku tidak mencatat sesuatu pun dari As-Sawri ketika berada bersamanya, sebaliknya aku menghafaznya. Apabila aku pulang ke rumahku ketika itulah kata dia, aku mencatatnya. Waqi' ibn Al-Jarrah meninggal pada tahun 197 Hijrah ketika pemerintahan Muhammad ibn Harun, ketika usianya 66 tahun. Jadi Waqi' ni tuan-tuan, hebatnya dia dengar orang ngajar, balik rumah baru dia catat. Jadi dia pergi dengar saja je. Dan kata dia, tidak aku dengar melainkan aku ingat. Dan Waqi' ibn Al-Jarrah ini sejarahnya luar biasa. Dan ada orang nisbah kepada Imam Syafi'i dengan katanya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku betapa lemahnya ingatanku, yang ini Waqi', maka dia tunjuk pada aku untuk aku meninggalkan maksiat, dan dia khabarkan kepadaku bahawa ilmu itu cahaya Allah tak mungkin terkena kepada orang yang dapat kepada orang yang derhaka. Antara guru Imam Syafi'i rahimahullah namanya Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al-Kufi. Beliau ialah Hammad bin Usamah bin Zaid Al-Kufi Al-Hafiz.
dilahirkan sekitar tahun 120 Hijrah. Al-Bukhari menyebut beliau meninggal pada Zulkaidah tahun 201 Hijrah ketika usianya 80 tahun. Ya, Hammad ini tuan-tuan ramai nama. Hammad bin Sulaiman, Hammad bin Usamah. Kalau nak tahu salah seorang Tok Guru Imam Syafi'i iaitu Hammad ibn Usamah ibn Zaid Al-Kufi Al-Hafiz. Tok Guru kepada Imam Abu Hanifah, Hammad bin Abi Sulaiman. Dua tokoh yang berlainan. Ismail bin Atiyah Al-Basri, ini salah seorang daripada guru Imam Syafi'i, dikatakan tokoh ulama Hafiz Al-Basri Al-Kufi, asal Kufah. Dilahirkan pada tahun yang sama dengan kematian Hasanul Basri, iaitu 110 Hijrah. Beliau seorang yang faqih, seorang imam, seorang mufti dan daripada tokoh-tokoh imam hadis. Antara guru Imam Syafi'i di Iraq adalah Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri. Dikatakan bahawa beliau seorang hafiz Al-Hujjah. Abu Muhammad Abdul Wahab ibn Abdul Majid ibn Sal ibn Abdullah ibn Al-Hakam ibn Abil As As-Saqafi. Al-Hakam merupakan saudara kepada Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhuma rahimahumullah. Dilahirkan pada tahun 108 Hijrah. Inilah antara tokoh yang luar biasa. Abu Yusuf Qadil Qudah. Ini kata orang dalam bahasa moden kita gak ketua hakim negara. Imam Az-Zahabi menyebut beliau ialah seorang tokoh ulama, seorang mujtahid muhaddis Qadil Qudah, iaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Habib ibn Hubaish ibn Sa' ibn Bujair ibn Muawiyah Al-Ansari. Dilahirkan pada tahun 113 Hijrah. Abu Yusuf ni seorang tokoh yang hebat, sejarahnya panjang, murid kanang kepada Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Syafi'i dia belajar juga tapi banyak melazimi Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Kelima, guru-guru Imam Syafi'i di Mesir. Dikatakan dalam hidup Imam Syafi'i pada tahun 198 atau 199 Hijrah, Imam Syafi'i telah berkelana dan pergi ke Mesir dan menetap di Mesir dan mati pun di Mesir. Perkuburan makamnya ada di Mesir dekat dengan Kahirah. Di Mesir pula seorang perempuan yang bernama Nafisah binti Hasan ibn Zaid ibn Al-Hasan ibn Ali. Ni tok guru dia. Tok guru Imam Syafi'i bukan mesti lelaki je, ada juga perempuan. Antaranya Nafisah. Kalau ada anak perempuan ataupun cucu, boleh nama Nafisah. Nafisah binti Hasan bin Zaid Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali. Beliau ialah sealim-alim ulama di Mesir sehingga mengalahkan kaum lelaki. Nafisah ni hebat walaupun dia perempuan. Tapi dia keturunan Rasulullah SAW lah. Kalau kita baca Nafisah bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali. Maknanya dia ni kalau pakat dengan Sayyidina Ali ke, Sayyidina Ali dia ada anak, cucu, cici. Dia pakat cici. Pakat cici kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau ialah sealim alim ulama di Mesir sehingga mengalahkan kaum lelaki. Imam Syafi'i amat meminati Sayyidah Nafisah ini. Lebih-lebih lagi beliau amat alim dan berketurunan Rasulullah SAW. Beliau belajar dengan guru wanita ini dari belakang tabir, tak secara mendepani muka. Bukan ngadak. Macam kita ngadak, dia duduk belakang tabir itu. Guru-gurunya yang berlainan memudahkan beliau meluaskan bidang ilmu fiqh dan menambahkan ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya. Di Baghdad pula beliau mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal dari gurunya Muhammad ibn Hasan rahimahullah. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya dan begitu juga gurunya menghormati beliau. Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya lebih daripada majlis kebesaran diraja. Beliau tak pernah meninggalkan majlis yang diadakan oleh gurunya. Oleh kerana menghormati gurunya, beliau tak pernah berbincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapat kebenaran daripada gurunya.
Apabila gurunya meninggalkan majlis, beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh orang-orang Madinah. Mengikut kisah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Asy-Syafi'i pernah mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu hati dari seorang ulama tasawuf yang bernama Syaiban yang merupakan seorang pengembala. Walaupun begitu masih tidak jelas adakah ia Syaiban ibn Ibrahim, seorang ahli tasawuf dan seorang waliullah di Mesir yang terkenal yang digelar sebagai Zunnun al-Misri. Baik, ini sebahagian daripada tok guru Imam Syafi'i, dan dikatakan Sayyidah Nafisah ini bila mana Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia, selepas sembahyang jenazahnya di masjid atau di rumahnya nak bawa ke perkuburan, tengah jalan didapati Sayyidah Nafisah tahan mayat Imam Syafi'i ini, suruh masuk dalam rumah dia dulu, lalu dia pun sembahyanglah jenazah kepada Imam Syafi'i, kemudian barulah dia bawa semula ke perkuburan. Dan dikatakan Sayyidah Nafisah memuji kepada Imam Syafi'i dengan menyatakan bahawa Imam Syafi'i ini antara orang yang dia punya perangai Imam Syafi'i yang melazimi adalah tidak dia batal wuduk, melainkan dia akan berwuduk, dan begitulah. Maknanya dia mengekali dalam keadaan berwuduk dan dia tidak biarkan dia berwuduk dan dalam keadaan batal wuduk. Itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada kacamata ulama, iaitu pada kacamata Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita nak tengok sikit kitab-kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak soalan. Okey, silakan. Soalan pertama, pekerja Grab yang bawa Grab boleh tak jamak solat sekiranya tak jumpa tempat solat kerana masjid surau semua tutup musim sekarang ni? Ya, saya syorkan kalau pekerja Grab yang bawa barang-barang ataupun orang ke, sebagai contoh, dia boleh berhenti. Kita ada stesen minyak, ada bas minyak. Kalau boleh lah, yang paling baik sekali bila kita ada kereta, sebagai kita tuang kereta, kita sediakan tikar sejadah dalam kereta kita. Jadi kita boleh berhenti tempat yang selamat, lalu sembahyanglah. Dan ini lebih menepati hadis Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan kalau kita tengok di negeri-negeri Arab, kadang-kadang bila masuk waktu dia berhenti di tempat yang selamat, dia sembahyang, kadang-kadang 2-3 orang secara berjemaah dan seumpamanya. Selama mana dalam ruang lingkup yang tidak memungkinkan dia untuk sampai 2 marhalah dan dia pun berada pada kawasan yang berhampiran, maka dia tidak boleh untuk solat jamak, tapi dia solatlah dengan tamam dan carilah waktu yang sesuai untuk solat mengikut dalam waktu masing-masing. Yang keduanya berkenaan tentang nikah secara video conference. Saya terbaca fatwa muzakarah kebangsaan yang mengharuskan nikah berkenaan dengan syarat tidak dapat berkumpul disebabkan sakit, banjir dan sebagainya. Mohon ulasan. Dalam masalah ini mengikut kepada apa yang dikatakan keputusan yang disebut ataupun dibuat oleh qadi, oleh pihak majlis agama setempat ataupun mengikut pandangan mufti masing-masing. Saya sejujurnya yang pertama sekali berpendapat masalah seperti ini, yang pertama, adakah berlaku ijab dan qabul? Adakah orang yang nak angkat akad nikah itu orang itu, atau boleh tukar, boleh berubah dan seumpamanya. Kepastian berkenaan dengan saksi-saksi. Bila selamat semua perkara ini jelas pula dan berlaku redha, keredaan dan begitu jugalah beberapa hal yang lain, maka pada hukum asalnya hukumnya dibolehkan sebab berlaku satu interaksi, cuma jarak sahaja, jarak jauh. Walaupun begitu, yang paling baik oleh kerana orang kata menikah ni sekali saja, hak masyhurnya. Jadi buatlah secara yang lebih proper, dengan hadir dalam majlis, duduk dengan tok imam ataupun juru nikah,
bersamping dengan wali dan juga kita kata pengantin yang menunjukkan kesungguhan dalam bab nikah, kecuali dalam bab-bab tertentu yang menyukarkan untuk seseorang itu berada pada satu tempat yang sama. Wallahu alam. Apakah hukum majikan ambil kesempatan terhadap pekerja dengan memberikan kerja yang berlebihan semasa musim ini dengan alasan tugasan itu adalah amanah? Yang pertama sekali, setiap orang berdasarkan kepada terma kerjaan dia. Bila mana dalam terma tersebut ada menyebut begiang-begiang, maka berhaklah untuk seorang majikan memastikan bahawa dia dapat sebaik mungkin. Akan tetapi isu yang kedua juga adalah bagaimana jika sekiranya bebanang itu melebihi daripada sepatutnya. Maka kita baca hadis Abu Dzar yang menyatakan bahawa saudara-saudara kamu ataupun hamba-hamba kamu adalah saudara-saudara kamu. Kamu hendaklah berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan mereka. Jangan kamu beri apa yang mereka tidak mampu. Hatta kamu sendiri pun buat mengikut kemampuan kamu. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang hendak memberi kerja kepada seorang, biarlah mengikut taklif kemampuannya. Tapi persoalan juga kita kena fikir, kadang-kadang bukan dia tak mampu, tapi ada unsur yang lain. Mungkin rasa tak semangat, malas, tak bersungguh. Di sini pun kita kena tengok balik antara kehendak pelanggan, kehendak majikan dan juga kemampuan pekerja. Maka kalau boleh bergabung, sudah tentu akan memberi kesan yang cukup baik. Wallahu a'lam. Apakah hukum solat jenazah bukan COVID, bukan mangsa COVID, tapi adakah perlu buat jarak 1 meter dalam solat jenazah berkenaan? Asalnya tidak perlu. Yang kita disarankan itu isu masalah mayat jenazah COVID. Bila mayat jenazah COVID ke barangkali yang berlaku wabak itu adalah kuat. Dengan sebab itu KKM telah membuat SOP-nya bagaimana prosesan bermula daripada kematian, pemandian yang digantikan dengan memakai polybag dan ditayamum sahaja, kemudian terus dibawa dan ke perkuburan. Di situ menunjukkan ihtiyati yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau mayat tersebut di mana bukan COVID, maka solat itu tidaklah sebagaimana solat COVID yang memerlukan kepada ihtiyat dan wiqayah, pemeliharaan yang lebih ketat lagi. Wallahu alam. Saya nak tanya berkenaan tentang isu petugas kesihatan. Waktu rehat kami agak terlehat, kadang-kadang tak sempat rehat pun dalam satu hari bekerja. Ada tak cara untuk kami bersuci untuk solat tanpa menanggalkan PPE? Ya, dalam masalah ini saya nak minta maaf. Mungkin saya perlu sebuah penjelasan yang lebih baik, dan insya-Allah mungkin saya akan rujuk kepada KKM dahulu macam mana bentuk seharian mereka kerja selepas mereka pakai, apakah di sana ada ruang waktu dan adakah pakaian tersebut mesti sampai kepada akhirnya, atau bagaimana pula umpamanya kalau dia nak qada hajat dan seumpamanya. Perkara tersebut saya perlu sedikit tafsiran dan sedikit penjelasan, dan kaedah menyebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Nak hukum sesuatu mestilah berdasarkan sebagai sejuzuk sebahagian daripada gambarannya yang jelas. Bolehkah Doktor jelaskan tentang demonstrasi pengurusan jenazah dengan kaedah tayamum? Alhamdulillah, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan kerjasama dengan JAKIM telah membuat satu video, insya-Allah akan ditayangkan satu persatu dalam masa terdekat ni lah, insya-Allah. Apa hukumnya peniaga kedai runcit pasaraya menaikkan harga face mask dan sanitizer sampai 5 kali ganda? Ya, dalam masalah ini kita menasihatkan kepada mereka semua jangan menaikkan harga sewenang-wenangnya. Harga emas ini termasuk dalam harga kawalan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bila harga kawalan, maka kita kena akur.
Kerajaan berhak menggunakan istilah tas'ir atau menetapkan kawalan harga barang berdasarkan kepada maslahat. Dan yang kedua, jika sekiranya seseorang sengaja untuk mengurangkan barangan yang diperlukan dalam satu-satu masa di mana permintaan yang amat meningkat menyebabkan dia menyimpannya, kemudian selepas naik harga lalu diberi kepada orang dengan harga yang dikehendaki, maka di sini dipanggil sebagai ihtikar. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yahtakir illa wa huwa khati. Tidaklah seorang itu berihtikar, menyimpang barangan bertujuan supaya harga melambung, kemudian dia baru jual. Itulah nama ihtikar. Maka perbuatan tersebut dia adalah silap dan salah. Oleh kerana itu, apabila kita menolong saudara-saudara kita dalam keadaan seperti ini, nescaya Allah akan tolong kita. Tuan-tuan ingat sejarah Sayyidina Uthman ibn Affan bila berlaku barangannya datang di kota Madinah, kemudian ramai orang pakar nak beli, pemborong-pemborong dengan harga sekali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, sedangkan keperluan masyarakat yang amat sangat. Akhirnya Sayyidina Uthman kata, aku ada penjualnya, pembelinya jauh lebih baik daripada kamu. Mereka terkejut. Siapa? Katanya Allah. Akhirnya esok harinya dia telah sedekahkan semua, infakkan semua kepada orang-orang Madinah yang berkeperluan dan mereka yang berhajat sangat. Dengan sebab itu dia dapat merudumkan atau mereducekan, menurunkan harga barang dengan sebaik mungkin. Sebab itulah dalam isu ini, kalau kita tolong orang, maka Allah tolong kita. Kalau kita bantu orang, maka Allah bantu kita. Sementara lagi Allah anjurkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu hendaklah bertolong-tolong dalam perkara kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Moga-moga sifat ihsan dan insani wujud pada hati kita untuk menolong saudara-saudara kita dalam keadaan kesukaran dan kesusahan ini. Wallahu a'lam. Adakah orang yang sudah ada simptom-simptom seperti COVID tapi dia tak buat saringan, dia ni dikira berdosa? Masalah ini kalau dia melanggar arahan pemerintah, maka dia adalah orang yang salah dan silap, dan dia perlu pergi mengikut kehendak pemerintah, iaitu ke hospital atau klinik untuk melaksanakan saringan dan juga rawatan. Dalam isu seperti ini kita kena ingat, dengan sebab kita merahsiakan rekod perjalanan kita, kita merahsiakan keadaan diri kita, maka ketika itu kita telah menempa bukan sekadar diri kita kalau kita terkena, tapi orang yang berinteraksi dengan kita. Tidakkah ini akan memudaratkan dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan keluarga kita, dengan kawan kita, dengan jiran kita, dengan orang yang kita kontak? Maka di sini kesilapan yang besarlah kalau kita masih lagi menyembunyikan dan kita tidak untuk mengambil kira apa yang berlaku dalam situasi seperti ini, wabak yang bukan sekadar di Malaysia tapi sifatnya seantariu dunia sekarang ini. Majikan potong gaji pekerja kerana pekerja tak pakai face mask, sampai RM80 kena potong. Apa hukum? Masalah ni bincanglah secara baik-baik dan mintalah ihsan dan adalah budi bicara daripada dua pihak. Ini semua tujuannya untuk menyelamatkan dan untuk benar-benar kita dapat memahami tugasan masing-masing dalam bentuk menjarakkan antara satu sama lain dan juga untuk menyelamatkan daripada wabak jika sekiranya ada berkenaan dengan COVID ini. Malaysia menduduki tangga ketiga dalam rating menonton filem lucah sepanjang tempoh. Perintah kawalan, apa nasihat Menteri? Pertama sekali, saya tak tahu data itu. Kalaulah ini yang berlaku, maka kita katakan bahawa ini adalah satu perkara yang malang. Sepatutnya kita isi masa kita bersama dengan keluarga, menontonlah perkara yang bermanfaat. Saya tengok dalam YouTube banyak
hal-hal yang bermanfaat, kisah-kisah Nabi, para ulama, kisah ceramah-ceramah yang baik, soal jawab daripada yang baik. Tapi kenapa kita nak pilih video-video porno, ataupun kita duk rasa seronok dalam keadaan macam itu? Sebenarnya kita jauh menyimpan daripada hakikat yang sepatutnya. Yang sepatutnya kita gunakan alat-alat moden ini sebagai satu medium dakwah baru, dan untuk mendapatkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mendapat sebuah kefahaman yang jelas. Sebab itu saya syorkan jarakkan diri kita daripada perkara seperti itu, menonton video-video lucah, porno, kerana dia tidak membina kepribadian, membina ilmu, membina emosi, membina perasaan ke arah kebaikan, tapi dia berada dalam lamunan yang cukup-cukup parah. Berhentilah dan ingatlah firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wallazina hum li furujihim hafizun, mereka yang bagi syahwat mereka atau kemaluan mereka jaga, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas bersama dengan isteri mereka ataupun kepada orang-orang yang menjadi hamba kepada mereka. Dan Allah menyebut satu kalimat yang cukup hebat selepas daripada itu, famani batara wara azalika faulaika humul adun, siapa yang mencari belakang daripada itu, maknanya cara lain, tengok video lucah ke, onani ke, ataupun membina semangat dalam gambaran yang porno ke apa, maka itu semua adalah golongan adun. Apa makna adun? Yang melampau, yang tak betul, yang silap. Justru marilah sama-sama kita jaga, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Karim banyak ayat-ayat supaya kita jaga maruah kita, menjaga kemaluan kita, menjaga lisan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahul jannah, siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk jaga antara dua rahannya, yakni lidah, dan dua pehanya, yakni kemaluan, aku jamin dia akan dapat masuk syurga. Mudah-mudahan kita juga akan dapat masuk syurga, insya-Allah. Saya dalam keadaan yang tertekan hari ini, stres. Kelas saya dibuat secara online. Bolehkah bagi saya, yakni perempuan, untuk tak pakai tudung sepanjang kelas berlangsung, kelas online berlangsung, walaupun tak ada orang tengok? Ya, dalam masalah online ini ada dua. Pertama, macam kami buat dalam video conference, walaupun keadaan macam itu, tapi dia boleh berinteraksi, dia nampak. Tapi kalau online dalam arti kata macam audio sahaja, bukan video, maknanya suara sahaja, macam kita kata dalam telefon sahaja kita dengar begini cakap, itu soal lain. Itu dia duduk di rumah, dia tak pakai tudung biasa, dan dia seorang-seorang dan tak nampak pun, maka dalam keadaan itu tidak menjadi satu kesilapan dan kesalahan. Cuma saya teringat dalam hal ni, satu ketika pernah seorang sahabat Nabi yang buta bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, bila dia masuk sahaja kepada sahabat Nabi, perempuan isteri Nabi ni, isteri Nabi pun macam tak tutup aurat lah, sebab dia buta, tak nampak. Nabi SAW menyatakan, afa amawayani antuma, apakah kamu juga dua orang buta juga macam dia? Jawab dia tak. Jadi tak tutuplah aurat. Sampai tahap tu Nabi ajar kepada sahabatnya. Maknanya bila kita boleh jaga ihtiyati, jauh lebih baik. Wallahu alam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini sejuzuk daripada jawapan secara irtijali. Kalau nak jawapan cara lebih baik lagi, mungkin boleh rujuk kepada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, www.mufti.wp.gov.my. Kita telah jawab melebihi 3,000 soalan, yang mana soalan-soalan yang dikemukakan itu sebahagiannya sudah terjawab. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan, dan kita doalah kepada sahabat-sahabat kita yang berada dalam keadaan kesukaran, seperti mereka yang
positif COVID-19 ataupun mereka yang meninggal dunia disebabkan itu, semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka, mengampuni dosa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawi, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Qabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.